Hai. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Hidayah binti Niman. Saya dari ISMP Bimbingan dan Kaunseling semester 8 yang sedang belajar di UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Hari ini saya akan berkongsi mengenai apa itu autism. Mari guys, apa itu autism? Okay. Autism ialah satu gangguan pertumbuhan pembesaran seseorang dalam jangka masa yang panjang yang memberi kesan dalam pemikiran kanak-kanak di antara 1 hingga 2 orang dalam 1,000 dan ianya terjadi 4 kali lebih kerap dalam kalangan kanak-kanak lelaki. Okey, gejala-gejala ini selalunya berlaku sebelum kanak-kanak berumur 3 tahun tetapi ianya belum dipastikan lagi. Apa sebab berlaku autism ini? Okay, autism adalah satu bahagian dalam gangguan yang dipanggil pervasive development disorder dan ada lagi satu gangguan dalam kumpulan ini ialah Asperger syndrome di mana pertuturan kanak-kanak dan kemahiran kognitif boleh menjadi normal seperti kanak-kanak biasa. Pengidap autism ni dia akan mendapat gejala yang berlainan mengikut umur masing-masing. Okey, kalau peringkat awal kanak-kanak dia lebih kepada hyperaktif dan panas baran. Biasanya awal kanak-kanak macam itulah kan. Seterusnya untuk peringkat akhir kanak-kanak dia suka menyerang ataupun dia suka cederakan diri dia sendiri. Kalau in case mak dia tak dengar cakap dia ke ataupun orang cakap pasal ke, so dia lebih suka menyerang dan cederakan diri dia sendiri. Okey, yang peringkat terakhir peringkat remaja dan dewasa. Kanak-kanak autism ni dia akan menghidap kemurungan dan epilepsi. Okey, itu adalah antara penyebab utama autism. Dia ada 3. Okey, yang pertama komunikasi, yang kedua tindak balas sosial, yang ketiga tingkah laku yang berulang dari segi dan minat aktiviti yang sama. Okey. Contohnya untuk komunikasi. Okey, komunikasi ni kita akan nampak dia ni akan kurang cerdas semasa bermain. Dia akan kalau orang cakap kawan dia tengah lari-lari, dia akan duduk diam tengok je. Dia tak suka pergerakan yang banyak. Okey, lepas tu yang kedua, kurang upaya untuk bergaul dan berbincang. Okey, macam biasanya kita tengok kanak-kanak ni dia suka bercerita dekat rumah dia apa yang jadi ataupun semalam mak ayah dia bawa gimana. Tapi kanak-kanak autism ni dia akan kebanyakannya akan senyap. Means dia tak suka berkongsi, dia tak pandai nak bergaul dengan orang lain. Okey, yang ketiga, dia lambat dan tidak boleh bertutur dengan elok. Dia tak boleh bercakap dengan baik. Kalau macam dalam usia 1 hingga 3 tahun, kebanyakan kanak-kanak dia dah start bercakap, dia dah start macam cuba mengeluarkan 1 patah perkataan, 2 patah, 3 patah, tapi dia lambat untuk boleh bercakap. Dua, tindak balas sosial. Okey, tindak balas sosial ni kanak-kanak autism ni dia akan hilang tempuan. Lepas tu dia kurang mimik muka. Kalau macam kanak-kanak yang kita biasa jumpa, dia akan bila kita cakap, "Adik jangan buat macam tu." So dia akan macam, "Biarlah." Macam tu kan. So kalau kanak-kanak autism ni dia macam jangan buat macam tu. So dia macam okey, tak buat. Macam itulah. Okey, tak adalah dia tak buat tapi dia mimik di muka dia kurang. Alright. Yang kedua, dari segi sosial dia suka bermain sendiri. Macam saya cakap tadi waktu dekat komunikasi tu, dia suka bermain sendiri. Macam kalau kawan tengah bermain ramai-ramai kat luar ke apa ke semua, dia akan duduk seorang-seorang, dia akan main susu-susu seorang-seorang. Means dia suka main benda-benda yang tak payah nak bergaul. Macam main bola kan kena ramai-ramai kan. So dia tak suka main benda-benda yang macam tu. Dia suka main benda-benda seorang-seorang, susun blok ke, puzzle ke macam tu. Okey, lagi satu, dia suka bersendiri tanpa kongsi pengalaman dengan orang lain macam saya cakap tadi itulah. Okey, yang seterusnya tingkah laku yang berulang dari segi minat dan aktiviti yang sama. Okey, contohnya dia lebih menumpukan perhatian kepada satu objek sahaja. Contohnya macam benda berpusing-pusing ataupun tayar kereta yang berpusing-pusing, dia akan tengok je benda tu. Alright. Lepas tu hanya berminat kepada 1 atau 2 perkara sahaja. Dia tak suka macam bila dia dah tahu dia hari-hari buat macam tu, so dia akan buat hari-hari macam tu. So dia tak suka tiba-tiba kena tahu pasal orang ni, kena tahu pasal dia tak minat. Dia akan fokus pada satu ataupun 2 perkara sahaja. Okey, yang ketiga, kanak-kanak autism ni dia akan tertekan bila ada perubahan kecil dalam persekitaran dia. Contohnya macam pagi-pagi dia contohnya dia biasalah. Okey, contohnya dia dah biasa hidup dengan mak ayah dia. Tiba-tiba mak ayah dia kena kerja, contohnya lah kan. Contohnya dia perlu duduk dengan neni dia, dengan orang gaji kan. So dia macam tak biasa benda tu, so dia akan mengamuk, dia akan tertekan. Alright. Saya telah menemu ramah beberapa orang individu untuk mengetahui pengetahuan masyarakat mengenai kanak-kanak autism. Okey, mari kita saksikan. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Azata Arzan binti Ahmad Zabit. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Bukhairi bin Iman. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabil bin Muhammad Noor. Hai, Assalamualaikum. Saya Nurul Azhar, salah seorang tenaga pengajar di Taska Swasta. Okey, berkenaan dengan kanak-kanak autism, apa yang dapat saya fahami berkenaan kanak-kanak autism ini adalah mereka ini mempunyai dunianya tersendiri di mana mereka sukar untuk bergaul dengan kanak-kanak normal yang biasa. Mereka juga mempunyai masalah komunikasi dan pertuturan yang jelas. Malahan mereka juga mempunyai kesukaran untuk mengawal emosi yang stabil serta tidak fokus terhadap sesuatu perkara.
Autism adalah salah satu penyakit yang berkaitan dengan pembesaran ataupun perkembangan sepanjang hayat seseorang. Okey, autism adalah sejenis gangguan perkembangan secara neurologi pada kanak-kanak yang baru lahir sampai diorang besar. Mengenai kanak-kanak autism. Kanak-kanak autism ni ialah kanak-kanak yang mempunyai kecacatan perkembangan dan yang melibatkan fungsi otak. Okey, biasanya kanak-kanak autism dia akan mempunyai masalah dengan perhubungan sosial, komunikasi, emosi dan mereka juga akan berbeza dalam minat, aktiviti dan perangai berbanding dengan kanak-kanak biasa. Saya berhadapan dengan kanak-kanak autism ni, apa yang saya akan lakukan adalah first sekali saya sudah semestinya kena ada pengetahuan apa itu autism, apa itu kanak-kanak autism, supaya saya tidak memberi persepsi buruk terhadap kanak-kanak tersebut. Kemudian saya kena faham bahawa kanak-kanak autism ini dia mempunyai dunia tersendiri di mana mereka ni begitu special. Dia kita tak boleh faham apa yang bermain di minda dia. So kalau tiba-tiba sahaja kita ke pasar raya, kemudian terjumpalah kanak-kanak special ini, terjumpa dia tiba-tiba dia tantrum atau berkelakuan di luar tindakan, kita sebagai masyarakat cuba tanya ibu bapa kanak-kanak tersebut, adakah mereka memerlukan pertolongan, sama ada. Bila berhadapan dengan mereka, kita jangan cepat melatah dan kita kena lebih berfikiran terbuka kerana mereka cepat meragam dan suka sakitkan diri sendiri. Oleh itu, kita sebagai manusia normal kena faham keadaan sekeliling. Okey, baiklah. Sekiranya saya berhadapan dengan kanak-kanak autism ni, pertama kita boleh ajar mereka cara untuk meminta sesuatu dengan cara yang sesuai, tersusun dan teratur. Okey, kita sendiri faham kanak-kanak autism menghadapi masalah dalam komunikasi. Jadi kita boleh ajarkan mereka dari aspek komunikasi untuk mereka meminta sesuatu dengan tersusun, sebab kanak-kanak autism menghadapi masalah komunikasi yang mana jika kehendak mereka tidak dapat dipenuhi disebabkan oleh komunikasi mereka tidak pandai untuk menggunakan perkataan yang sesuai untuk meminta sesuatu. Itu menyebabkan dia berlaku agresif dan mengamuk sebab orang tak faham apa yang dia nak. Okey, jadi kita boleh ajarkan mereka komunikasi yang berkesan. Apa yang akan saya lakukan bila berhadapan dengan kanak-kanak autism ialah cuba untuk memahami rutin harian kanak-kanak, cuba untuk memahami kehendak kanak-kanak dan juga cuba untuk memahami emosi kanak-kanak pada waktu tersebut. Ini kerana Antara harapan saya terhadap kanak-kanak autism adalah saya berharap supaya mereka lebih terus maju ke hadapan. Walaupun kanak-kanak autism ini dikenali sebagai kanak-kanak yang istimewa, namun dengan keistimewaan iaitu kelebihan yang mereka perolehi, saya yakin dan pasti bahawa mereka mampu terus melangkah ke hadapan, lebih berjaya standard dengan kanak-kanak yang lain. Harapan saya kepada masyarakat tentang penyakit ini adalah supaya masyarakat lebih mengambil tahu untuk mewujudkan persekitaran masyarakat yang bertoleransi, supaya Harapan saya kepada masyarakat, khasnya untuk kanak-kanak autism, kita sebagai insan yang dilahirkan sempurna, normal, kita perlu menyokong ibu bapa yang terutamanya mempunyai anak-anak yang autism, dan kita perlu ambil tahu apa itu autism dan apa peranan kita sebagai masyarakat untuk membantu golongan ini. okey, harapan saya terhadap masyarakat mengenai kanak-kanak autism, kita sebagai individu normal janganlah mengambil mudah apabila kita berhadapan dengan kanak-kanak yang mempunyai ciri-ciri kanak-kanak autism. Dan kita juga tidak sepatutnya untuk mengabaikan kanak-kanak autism, kerana mungkin setiap daripada kanak-kanak autism mempunyai bakat ataupun kelebihan yang perlu kita hargai yang tiada pada kanak-kanak normal. Dah sampai ke penghujung video saya. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih kerana meluangkan masa anda menonton video saya. Akhir sekali, anak-anak autism memang berbeza, namun tidak bererti mereka tidak berprestasi. Cuma kita sebagai masyarakat yang normal, individu normal, kita perlu menghormati kanak-kanak autism dan sayangi kanak-kanak autism. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.